بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, hari ini 25 Jun 2021. Hari ini kita dah masuk hari ini ke berapa dah? 14. 14 Zulkaidah 1442 Hijriyah. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita nak habiskan surah At-Talaq. Berbaki lagi ada 2 ayat, tu ayat 11 dan ayat 12. Jadi insya-Allah kita teruslah kepada bacaan untuk ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. رسولا يتلو عليكم, yaitu Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan akan hukum-hukumnya, menerangkan kebenaran supaya Allah Ta'ala keluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kegelapan kepada cahaya, iaitu daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya petunjuk. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan melakukan amalan yang saleh, nescaya akan dimasukkan ia ke dalam jannatin, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka dengan sebaik-baik rezeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperelokkan bagi mereka dengan ganjaran rezeki. Rezeki ini pemberian, iaitu nikmat dalam syurga. Kemudian ayat terakhir, Allahul ladzi khalaqa 7 samawat. Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan 7 petala langit. Ini bahasa lama kita sebut 7 petala langit ataupun 7 lapis langit. Dan bumi juga mislahunna, seperti itu, seumpama itu. Maknanya 7 petala langit, 7 petala bumi. Yatanazzalul amru bainahun, iaitu dengan diturunkan perintah Allah terus menerus antara alam langit dan bumi. Yatanazzal, yatanazzal maknanya turun menurun tu berlaku secara banyak, berterusan. Nanti kita tengok kalimah yatanazzal atau tanazzala dalam beberapa ayat yang lain untuk kita fahami kegunaannya dalam
jumlah dalam ayat ni. Supaya kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahawasanya Allah itu ilmunya meliputi akan segala sesuatu. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ke-11 ni adalah sebagai sambungan daripada ayat ke-10 kalau kita melihat dari segi siyaqul ayat, kedudukan ayat ataupun penceritaan dalam ayat. Ayat terakhir, bahagian terakhir dalam ayat ke-10, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kepada kamu peringatan. Baik, dalam tafsir disebut zikra ni Quran. Ada pendapat lain sebut zikra itu adalah Rasul. Jadi sebenarnya penafsiran itu tidak jauh. Sebab Quran itu diturunkan sebagai peringatan kepada manusia dan yang menyampaikan Quran itu adalah Nabi SAW yang baginda ditugaskan untuk membacakan kepada manusia akan ayat-ayat Allah. Jadi tugas Nabi adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi zikra, kalau nak dikatakan Quran, ya betul juga. Sebab dalam ayat lain, zikr tu dengan maksud Quran. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surah Taha. Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, merujuk kepada Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Ataupun zikra juga disebut dalam ayat lain dengan maksud Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpalinglah ia daripada mengingati Ar-Rahman, ataupun tafsiran lain sebut zikrir rahman, iaitu peringatan yang ada dalam Quran yang datang daripada Allah. Maka kami sediakan untuk syaitan yang menjadi temannya kerana dia tidak mempedulikan Al-Quran. Kemudian tafsiran kedua menyebut zikra itu adalah rasulan. Sebab rasul di sini kalau dari segi i'rab dia boleh mari dalam bentuk badal. Kalau sesiapa yang belajar bahasa Arab, rasulan itu adalah badal kepada zikra. Badal maknanya sebagai ganti untuk menjelaskan maksud kalimah yang sebelumnya. Zikra, siapa zikra tu? Rasulan. Ada setengah qurra dia baca dengan wasal. Qad anzalallahu ilaikum zikrar rasulan. Dia sambung terus. Cuma di sini lebih baik kita wakaf lah. Sebab zikra tu adalah di akhir ayat ke-10. Sama ada kita nak wakaf, kita nak wasal, itu pilihan tu atas kita lah. Jadi kalau kita wakaf pun boleh juga. Rasulan atas satu bentuk i'rab ialah menjadi badal kepada zikra. Jadi peringatan itu adalah melalui Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita lihat di sini tugas Rasul, yatlu alaikum. Kita dah baca sebelum ni dalam ayat kedua surah Al-Jum'ah hari itu, ya, surah Al-Jum'ah sebelum surah Al-Munafikun. Lepas Al-Munafikun At-Taghabun. Sekarang ni kita dah di akhir surah At-Talaq. Begitu cepat, terasa baru lagi surah Al-Jum'ah. Ayat kedua surah Al-Jum'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah Allah yang mengutuskan dalam kalangan umat yang buta huruf rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Jadi salah satu tugas Nabi SAW adalah yatlu, membacakan kepada manusia. Baca ni bukan setakat baca untuk dengar. Baca dengan maksud untuk tabligh ad-da'wah, menyampaikan seruan dakwah, untuk memahamkan manusia akan perintah-perintah Allah dan bukti kekuasaan Allah yang boleh diperhati daripada ayat-ayat itu. Ayatillahi mubayyinat, ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita melihat, ni kita nak tadabbur pada kalimah yatlu. Yatlu dengan maksud yaqra, membacakan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW.
Dan tugas Nabi adalah pertama berdasarkan ayat ini membacakan ayat Quran, memperdengarkan kepada manusia dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Quran ini untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tugas Nabi membacakan ayat Quran dan menjelaskan apa itu yang ada dalam Quran. Jadi tugas kita pun sama juga. Apabila kita semua mengaku kita adalah umat Nabi SAW, tidak cukup dengan pengakuan sebagai umat, maka kita perlu melaksanakan tugas menyambung kembali legasi dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita SAW. Sebagaimana para sahabat setelah Nabi wafat, mereka menyambung tugas itu membawa risalah Islam ke merata tempat di seluruh dunia. Alhamdulillah. Sehingga dengan sebab usaha dakwah itulah akhirnya rahmat Islam itu sampai ke tempat kita, sampai ke negara kita, ke Nusantara ini, termasuklah di Tanah Melayu ini. Jadi tugasnya adalah membacakan kepada manusia akan ayat-ayat Allah. Sehingga tidak ada satu rumah pun di dunia kecuali telah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Sama ada mereka dengar, mereka tak dengar, mereka faham, tak faham. Itu terpulang kepada mereka. Kewajipan kita adalah menyampaikan. Dah disebut dalam ayat suratul Ma'idah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, balligh, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Iaitu sampaikan Al-Quran ini kepada manusia. Jadi tugas Rasul sampaikan. Dan Rasul ataupun Nabi SAW tugasnya selain membacakan ayat Al-Quran, menjelaskan isinya untuk memberi inzar kepada manusia melalui Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-An'am. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, apakah dia suatu persaksian yang paling besar? Pengakuan yang paling besar tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Qulillah, katakanlah Allah dia sebagai syahidun baini wa bainakum. Sebagai saksi antara aku dan kamu. Kalau nak rujuk ayat ni dalam surah Al-An'am, ayat keberapa? Itu ayat yang ke-19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Situ kita nak ambil syahidnya. Fokus kita pada ayat yang berbunyi wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Tujuannya liunzirakum, untuk aku beri peringatan kepada kamu dengannya. Tugas Rasulullah SAW memberi peringatan kepada manusia melalui Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang di Mekah. Dhamir kum tu liunzirakum tu kum merujuk kepada ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Sebab Nabi memulakan dakwahnya di bumi Mekah. Dan juga wa man balagh, dan sesiapa yang sampai kepadanya Quran. Walaupun kita tidak tinggal di Mekah, kita duduk di tanah Melayu di Malaysia, oleh kerana Quran sudah sampai kepada kita dan kita sudah mempelajari Al-Quran, walaupun kita belum memahami semua ilmu Al-Quran, tapi Quran itu dah sampai kepada kita, bermakna kita di antara orang yang perlu menerima segala peringatan, nasihat, peraturan, hukum, hakam yang ada dalam Quran. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, satu perkara yang kita nak faham dalam ayat ini bila kita nak tadabbur ni ialah cabaran yang dilalui oleh Nabi SAW ketika menyampaikan Al-Quran. Dia tidak semudah kata baca kat orang lain pakat tadah telinga dengar. Tidak semudah itu. Al-Quran apabila disampaikan, dia akan berdepan dengan cabaran adanya orang-orang yang tak setuju, tak suka, memberontak dan marah. Kita rujuk dalam ayat 72 surah Al-Hajj, muka surat 340. Untuk kita melihat betapa mencabarnya tugas
dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, sekaligus menunjukkan sesiapa juga yang menjadi pendakwah meneruskan tugas menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka pasti akan diberikan ujian, adanya ujian. Baik, ayat 70 surah Al-Hajj yang berbunyi, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang nyata, maknanya ayat tu sangat mudah untuk difahami, kerana yang mendengar tu adalah orang Arab, dan ayat Quran ni dalam bahasa Arab. Nescaya kamu dapat kenal, engkau ya Muhammad dapat kenal pada wajah orang-orang kafir itu al-munkar, tanda-tanda bantah, marah, benci. Bila Nabi bacakan ayat Quran, mereka dah nak marah. Hampir-hampirlah mereka itu hendak yastuna, yastun menerkam ataupun menyerang. Billadzina yatluna alaihim ayatina. Nak menyerang, menerkam orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tengok, ini cabarannya. Orang-orang kafir di Mekah, bila dia dengar Nabi membacakan ayat Quran ataupun para sahabat yang lain membacakan ayat Quran, mereka faham dan mereka rasa nak marah. Hampir-hampirlah mereka menerkam dan menyerang supaya tidak disampaikan ayat-ayat itu kepada orang-orang di Mekah. Maka sebagai jawapan balas, Allah Ta'ala suruh sebagai jawapan kepada balasan kepada tindakan mereka, Qul afa unabbi'ukum bi syarrim min dzalikum an-naru wa'adahallahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Katakan kepada mereka, mahukah aku beritahu kamu dengan perkara yang lebih buruk? Kalau setakat nak serang kami, itu tidaklah besar sangat mudaratnya. Ada yang lebih buruk lagi, an-nar, balasan api neraka yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang kafir, yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Itu cabaran. Baca je ayat Quran, mereka nak terkam, nak marah. Sebab dia orang faham, ayat Quran ni dia boleh memberi aura yang melembutkan jiwa manusia. Kemudian kita melihat dalam ayat yang lain, dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ni surah yang ke-41, muka surat 479. Muka surat 479. Ini kita nak melihat tindak balas orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka. Muka surat 479 surah Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat 26 dan 27. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir di Mekah, kata mereka, la tasma'u li hadzal Quran, tak payahlah kamu mendengar Quran. Awal-awal lagi mereka menghasut orang-orang lain di Mekah. Mereka kata ayat Quran yang Nabi Muhammad bacakan ini tak payahlah kamu dengar. Dan bersikap atau bertindak walghaw fihi. Walghaw ni buat, orang Kelantan kata buat geger, buat bising, sama ada menjerit, melaung, supaya ayat Quran yang dibacakan tu tidak didengar oleh orang lain. Bila saja dibaca Quran, lalu mereka buat bising. Supaya dengan cara itu kamu dapat
mengalahkan mereka. Sebab bacaan Quran itu sudah tidak didengar kerana ditenggelami oleh suara kamu yang lebih kuat. Maka Allah Ta'ala memberi ancaman yang keras. Kami akan rasakan kepada orang-orang kafir itu dengan azaban syadidan, dengan azab yang sangat berat kerana sikap mereka yang degil itulah, sikap yang degil. Dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan aswa allazi kanu ya'malun, dengan seburuk-buruk balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ini cabaran bagi sesiapa yang nak menyambung tugas dakwah Nabi menyampaikan Al-Quran. Jadi kita kena bersedia untuk berhadapan dengan cabaran ni. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Tujuan Nabi bacakan Quran yang jelas ayat-ayatnya ataupun untuk menerangkan hukum-hukum Allah ni, liyukhrijal ladzina amanu, untuk dikeluarkan orang-orang yang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Az-zulumat minaz-zulumati ilan nur. Baik, kita melihat di sini ada dua kalimah yang kita nak tadabbur. Az-zulumat, an-nur, gelap, cahaya. Secara fitrahnya semua manusia suka kepada tempat yang terang, bercahaya. Kalau waktu malam yang tak ada cahaya bulan, tak ada cahaya lampu, kita tak boleh berjalan dalam gelap walaupun mata kita tidak buta. Sebab kita tidak boleh melihat dalam keadaan yang gelap. Maka kita memerlukan cahaya. Gelap dan cahaya di sini bukan dimaksudkan dengan gelap cahaya yang dikesan oleh mata, yang tak boleh dikesan oleh mata. Tapi ini sesuatu yang lebih berbentuk apa dipanggil dalam bentuk bahasa kinayah, kiasan. Gelap merujuk kepada zulmatul al-kufri wal jahli, gelap kerana kufur, kerana jahil, tak ada ilmu. Cahaya adalah nurul huda wal ilmi, cahaya petunjuk dan ilmu. Gelap kerana kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, itu dalam suratul Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala dialah yang menjadi wali. Wali ini pelindung, penjaga bagi orang yang beriman. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Itu boleh rujuk ayat 257 surat Al-Baqarah muka surat 43. Cara Allah Ta'ala keluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya adalah dengan cara diutuskan Rasul dan juga dengan cara sampaikan wahyu Allah, itu ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dalam hidup kita, kita sangat-sangat memerlukan cahaya petunjuk daripada Allah. Sangat-sangat memerlukan cahaya petunjuk. Sebelum ini pun kita dah bincangkan dalam ayat-ayat yang lepas tentang perlunya kita kepada cahaya petunjuk. Nurul huda, cahaya petunjuk. Dan Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk daripada Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu itu cahaya dan kitab yang jelas. Itu cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW adalah nur, sebagai cahaya dan sebagai ruh bagi jiwa manusia. Dan sebelum itu kita dah bincangkan tentang ayat apa dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am juzuk yang ke-8. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Ayat 122 surah Al-An'am muka surat 143. Maka dan adakah orang yang asalnya dalam keadaan maitan, mati. Mati ni bukan mati jadi mayat. Mati ni maksudnya jiwa dia mati. Dia punya hati dia tu mati kerana belum menerima cahaya petunjuk. Fa ahyainahu, maka kami hidupkannya, iaitu diberikan cahaya petunjuk. Wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya. Maka dengan cahaya petunjuk yang dia perolehi, yamshi bihi finnas, dia dapat berjalan dengan cahaya itu dalam kalangan manusia. Kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah
perumpamaannya sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tidaklah ia dapat keluar daripada. Jawapannya tak sama. Jadi kalau kita nak kepada cahaya untuk menyuluh jiwa kita, cahaya yang dapat menerangi alam kubur kita, cahaya yang dapat mengiringi perjalanan kita ke alam akhirat nanti, maka kita kena istiqamah dengan segala titah perintah Allah. Kita bersama dengan Al-Quran, kita melaksanakan salat 5 waktu dan kita yakin dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat keyakinan kita kepada Allah sebagai ilah dan Rabb, yakin adanya rasul-rasul yang telah diutuskan sebelum ini, kitab-kitab yang Allah Taala turunkan kepada manusia, yakin adanya hari pembalasan, hari kiamat, yakin adanya ketentuan baik buruk, qada dan qadar, yang kita sebut semua itu sebagai rukun iman. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala berikan untuknya cahaya, dialah orang yang beruntung yang mendapat cahaya. Cuma kita kena usaha untuk mencari cahaya itu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Sesiapa yang mendapat petunjuk kerana dia berusaha ke arah jalan petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita tak nak panjangkan berhubung dengan gelap dan cahaya sebab kita dah bincangkan sebelum ni. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala beritahu Ustaz, suara hilang. Okey, terima kasih. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan beramal soleh, banyak disebut dalam ayat-ayat lain, iman dan amal soleh, maka balasan di sisi Allah di akhirat nanti dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Cuma timbul persoalan di sini, macam mana kalau orang beriman tu ada melakukan dosa? Dia beriman, beramal soleh. Kadang-kadang dia juga melakukan dosa. Di samping amanah soleh, ada juga dosa-dosa yang dilakukan. Ini para ulama usuluddin mengatakan, ia kembali kepada masyiatullah. Masyiah maknanya iradatullah, kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala dengan rahmatnya mahu mengampunkan hambanya yang berdosa itu, hamba yang beriman, yang beramal soleh tapi ada dosa, maka dihapuskan dosanya. Cuma kita melihat begini, adapun yang disebut dalam Quran, orang yang dimasukkan ke neraka kerana keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Waman apa dia? Fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sesiapa yang banyaklah amalan baik, maksudnya kebaikan dia lebih banyak daripada dosa kejahatannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai, masuk ke syurga lah. Dosa dia tu diampunkan. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sesiapa yang ringan ataupun tidak banyak amalan baiknya, lebih banyak amalan jahatnya, maka dia masuk ke neraka dahulu untuk diberi balasan atas dosa dia. Tapi sekiranya sama banyak antara dosa dengan pahala, ini salah satu golongan yang disebut dalam Quran ashabul a'raf, orang yang sama antara dosa dengan pahalanya, dengan rahmat Allah akhirnya mereka ke syurga juga. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf. Adapun orang beriman yang dosanya tidak banyak, banyak pahalanya, maka dengan rahmat Allah, dosa yang ada itu Allah Ta'ala hapuskan. Walaupun di dunia bercampur antara amalan soleh dan amalan yang jahat. Kita rujuk dalam ayat 102 surah At-Taubah. Wa akharuna atarafu bidhunubihim. Ini ayat ni asalnya menceritakan tentang golongan munafik di Madinah. Wa akharuna, ada golongan lain yang mengakui akan dosa-dosa mereka. Mereka itu khalatu amalan salihan, mereka mencampurkan amalan-amalan soleh. Maksudnya amalan soleh pun mereka buat. Wa akhara sayyi'an, ada pula amalan lain yang buruk. Hak baik pun buat, hak buruk pun buat, capu. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan diharap Allah Ta'ala mengampunkan mereka ataupun memberi
keampunanlah, menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Itu boleh rujuk dalam surah At-Taubah. Kalau tak sempat nak buka, boleh tulis. Surah At-Taubah ayat 102. Maknanya orang yang buat dosa masih ada harapan untuk diampunkan dosanya jika lebih banyak amalan solehnya. Baik. Begitu juga hampir sama jalan ceritanya, boleh rujuk satu lagi dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ni surah yang pertama dalam juzuk 28. Maaf, bukan juzuk 26. Juzuk 26. Iaitu dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan 16. Ayat 16. Kita tengok ayat 16. Muka surat 504. Muka surat 504, juzuk 26, surah Al-Ahqaf, ayat 16. Jadi nak faham jalan cerita tu, sila lihat ayat 15. Baik, kita baca terjemah sebentar lalu. Kami berpesan kepada manusia supaya berbuat ihsan, berbuat baik pada ibu bapa. Ibunya mengandungkan dia satu kesusahan, kemudian melahirkan pula dengan satu kesusahan yang lain. Tempoh mengandung dan menyusu selama 30 bulan. Salasuna syahra. 30 bulan mana 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sehingga apabila si anak itu sudah meningkat dewasa dan sudah mencecah umur 40 tahun, lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, ilhamkan kepada aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku, dan supaya aku dapat melakukan amalan soleh. Di sini ada perkataan a'mala salihan. Seorang anak yang baik apabila umur dia melepasi 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, ilhamkan kepada aku supaya aku dapat mensyukuri, an ashkura, dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan, nikmat itu kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada dua ibu bapaku. Satu, syukur. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku dapat melakukan amalan soleh yang Engkau redai. Okey, itu yang kedua. Doa mereka yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Perelokkanlah untukku pada zuriatku. Jadikanlah zuriatku, keturunanku, orang-orang yang baik. Dan yang keempat, mereka ini bertaubat. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu kerana aku termasuk al-muslimin, umat Islam. Itu orang yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Ayat 16 Allah Ta'ala beritahu, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima daripada mereka segala apa-apa yang baik daripada amalan yang mereka buat. Allah Ta'ala terima. Macam mana pula dengan dosa-dosa yang ada saki-bakinya? Wa natajawazu an sayyi'atim, lalu kami lepaskan mereka daripada kesalahan mereka. Lepas maksudnya dosa itu diampunkan dan tak diambil kira untuk dihisap. Ini dengan rahmat Allah. Fi ashabil jannah. Itu mereka berada dalam kalangan ahli syurga. Alhamdulillah. Jadi sini kita faham maksud beriman, beramal soleh, yang mana amal soleh itu lebih banyak daripada dosa. Kecuali kalau seseorang tu ada dosa yang melibatkan antara dia dengan orang lain, atau dia kena selesaikan dululah. Kalau dosa tu melibatkan kesalahan dia dengan orang lain, dia kena selesaikan semasa hidup di dunia. Jadi kalau tak ada apa-apa dengan orang lain, tak ada masalah. Tinggal lagi antara dia dengan Allah. Harapan untuk selamat tu lebih besar. Itulah rahmat Allah. Mereka dimasukkan dalam syurga, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka dengan sebaik-baik rezeki. Ahsanallahu lahu rizqa, maknanya qad wassa'allahu lahu rizqahu fil jannah. Allah Ta'ala luaskan rezeki untuk si hamba itu dalam syurga. Rezeki dalam syurga jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dengan tidak terhitung dan terkira banyaknya. Kita boleh, contohnya boleh rujuk dan baca dalam ayat di akhir surah An-Naba, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30 tu. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ayat tu menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala memberi gambaran tentang
keadaan dalam syurga, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar dalam syurga perkara yang sia-sia ataupun dusta. Semua itu adalah jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan daripada Tuhanmu dalam bentuk suatu pemberian yang sangat banyak. Yang mana kalau kita nak hitung, nak kira memang tak terhitung banyaknya. Sebab itu banyak ayat Quran Allah Ta'ala mengingatkan nikmat syurga jauh lebih baik daripada nikmat dunia. Apa-apa amalan soleh yang kita buat berkaitan dengan akhirat, maka nilainya jauh lebih baik daripada dunia. Contohnya, kalau kita solat rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, maksudnya 2 rakaat sunat sebelum solat fardu subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Itu baru solat sunat qabliyah subuh, di sisi Allah Ta'ala lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksud lebih baik adalah ganjaran untuk solat 2 rakaat sebelum subuh tu dalam syurga nanti terlalu besar sehingga bila nak dibandingkan dengan dunia ni memang tak ada apalah dunia ni. Kita dah nampak nikmat dunia ni banyak sebab itu yang kita rasai. Dan kita belum merasai nikmat dalam syurga yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat ialah tak habis-habis. Contoh sekarang ni kita musim buah-buahan, musim buah durian contohnya. Ada musim. Bila dah habis musim tak adalah buah tu. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut nikmat dalam syurga adanya wafakihatin kathirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tu dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam syurga terdapat nikmat buah-buahan yang mana tidak putus-putus dan tidak dilarang mereka mengambilnya. Maksud tidak putus-putus maknanya nikmat buah-buahan dalam syurga ni dia tak ada musim. Orang Kelantan kata ada sokmo-sokmo. Dia tidak kata bermusim. Maknanya sepanjang masa terdapat nikmat yang sebegini. Baik. Kita nak pergi kepada ayat yang terakhir. Allah dialah yang telah menciptakan 7 petala langit dan bumi pun seumpama itu. Ini sama dengan ayat yang ketiga dari surah Al-Mulk. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Itu cerita tentang langit. Allah Ta'ala telah menciptakan 7 petala langit secara berlapis-lapis. Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah Ta'ala itu adanya perbezaan. Baik, 7 petala langit di sini jelas dalam ayat yang ketiga surah Al-Mulk tadi, itu tibaqa dalam bentuk berlapis-lapis. Maksud berlapis-lapis itu daripada atas ke bawah dan bawah ke atas. Manakala bumi juga as-sab'a, 7 juga, seperti langit juga. Baik, ada satu kisah yang menarik tentang 7 petala bumi ini, 7 petala langit, kita dah faham. Pertamanya, ulama khilaf tentang bagaimana yang dikatakan 7 petala bumi. Faqala al-jumhur, berkata jumhur, majoriti ulama mengatakan maksud 7 petala bumi adalah sab'a ardin tibaqa, ba'duha fawqa ba'd. 7 petala bumi ini secara berlapis-lapis. Jadi boleh jadi maksud pendapat jumhur, majoriti ulama ni adalah tabaqatul ard, lapisan-lapisan bumi daripada lapisan atas, lapisan bawah, dia ada sebanyak 7 lapis. Ini pandangan majoriti ulama untuk mentafsirkan maksud 7 petala bumi. Kemudian ada satu kisah yang pernah berlaku di zaman sahabat selepas wafatnya Nabi SAW. Hadis ni bukan hadis marfu', bukan cerita Nabi sebut atau Nabi sabda. Ni kisah ni berlaku kepada seorang sahabat. Sahabat ni namanya Sa'id bin Zaid. Pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam, ni salah seorang khalifah di zaman kerajaan Bani Umayyah. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Amru telah difitnah, dituduh
oleh seorang wanita, oleh seorang, kita kata mokcik lah. Mokcik ni namanya Arwa binti Aus. Arwa binti Aus, dia tuduh, dia kata Zaid bin Zaid telah mengambil tanah dia. Tak pastilah tanah untuk buat rumah ke tanah kebun ke. Lalu dia mengadukan kes itu kepada Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Dan dia mendakwa kata Sa'id bin Zaid ini akhadha syai'an min ardiha, telah mengambil sedikit daripada sempadan tanahnya. Kalau bahasa Kelantan agak, ambil tara sempadan tanah orang lain. Kemudian bila kes ini dibawa ke atas, Sa'id dipanggil, dia pun beritahu Khalifah Marwan. Dia kata, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, dia kata, adakah patut dia tuduh aku yang ambil tanah dia? Sedangkan aku telah mendengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Dia kata, takkanlah aku nak ambil tanah orang lain, aku tahu ini satu perbuatan yang salah sebagaimana Nabi pernah beritahu. Lalu Khalifah Marwan tanya, "Madza sami'ta min Rasulillah?" Apa yang telah kamu dengar daripada Rasulullah? Lalu kata Sa'id bin Zaid, "Man akhadha shibran min al-ardi zulman." Sesiapa yang mengambil sejengkal sikit lah. Sejengkal bukannya 2-3 kaki, bukannya apa sehasta ataupun lebih luas kadar tanah diambil, hanya shibran sejengkal secara zulman, zalim. Zalim ni maksud dengan cara yang salah, bukan dengan cara beli, bukan dengan cara sewa, dengan cara yang tidak diizinkan oleh tuan tanah. Nescaya bahagian tanah dia ambil itu tuwiqahu ila sab'i ardin, akan dikalungkan. Maksud dikalungkan, tanah dia ambil itu akan dibawa untuk digantungkan ke lehernya. Gantung macam mana kita tak tahulah. Mungkin diikat dengan tali ke, dengan apa-apa yang menyebabkan dia terpaksa menanggung beban yang berat. Lalu bila Marwan bin Al-Hakam dengar gitu, dia kata, tak apalah, la as'aluka bayinatan ba'da hadha. Aku tak akan minta apa-apa bukti. Aku percaya kepada kamu, wahai Sa'id. Kalau kamu jawab gitu, maknanya kamu tak buatlah. Kamu tak ambil tanah orang lain. Lalu kata Sa'id, dia kata, Allahumma in kanat kadhibah. Ya Allah, sekiranya wanita ni, makcik ni berdusta, maka fa'a'mi basarha, butakan matanya. Sa'id mendoakan supaya makcik Arwa binti Aus yang memfitnah dia ni dibutakan matanya. Waqtulha fi ardiha, tu doa dia. Dia kata, bunuhlah dia, matikan ia di tempat dia sendiri. Maka perawi hadis ni namanya Urwah bin Az-Zubair kata, fama matat hatta dhahaba basaruha. Tiadalah wanita ini mati kecuali hilang matanya. Maksudnya sebelum dia meninggal dunia, dia dah buta. Mata dia buta. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha. Ketika dia berjalan di tanah yang menjadi milik dia, mungkin tanah kebun dia, tiba-tiba idh waqa'at fi hufrah, tiba-tiba dia terjatuh dalam satu lubang. Tak tahulah lubang tu dalam ke tohor ke cetek ke, famata, menjadi sebab dia mati. Jadi hadis ni hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, bab menyatakan karamat al-awliya, karamah, kemuliaan wali-wali Allah. Maksud wali di sini adalah Sa'id bin Zaid, itulah sahabat Nabi yang doa dia berkat sebab orang fitnah dia, akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doanya. Jadi menarik untuk kita melihat dalam hadis ni, Nabi beritahu sesiapa yang mengambil sejengkal sahaja tanah orang lain secara zalim, tanah dia ambil itu akan dikalungkan sehingga 7 petala bumi. Ni kita nak kaitkan dengan ayat ni. Sebab ayat ni beritahu, ayat akhir surah At-Talaq beritahu, Allah Ta'ala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian yatanazzalul amru bainahun, turunnya urusan itu dengan banyak. Urusan langit bumi ni kita mungkin kita tak tahulah ni urusan Allah Taala, tapi ianya berlaku setiap hari. Contohnya Allah Taala menentukan hari ni turun hujan di mana, berlaku kemarau di mana, rezeki untuk penduduk negeri ni banyak mana, apa musibah yang berlaku, apa yang tidak berlaku, apa nikmat yang mereka dapat, apa malapetaka yang menimpa mereka, itu semua adalah urusan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, dan setiap hari dia dengan urusannya. Dialah yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan. Maka kita melihat setiap hari
ada orang yang mati. Tak kisahlah mati penyakit COVID-19 ke, kemalangan ke, setiap ada orang mati. Dan setiap hari juga ada orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru beranak pada, orang yang mati pada, apa dia lagi? Dialah yarzuku, yang memberi rezeki. Ada orang yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Itu adalah ketentuan Allah. Urusannya yang berlaku setiap hari. Jadi kalimah yatanazzal menunjukkan kepada urusan Allah tu dia berlaku secara terus menerus. Antara ayat lain yang kita boleh kaitkan dengan yatanazzal iaitu dalam surah Maryam. Apabila turunnya malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi Jibril ni dia bukan mari sekali-sekala, dia orang Kelantan kata mari somo-somo. Sentiasa mari. Boleh rujuk ayat 64 surah Maryam. Muka surat 309 yang berbunyi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun terus menerus. Natanazzal, kita kena terjemah dengan maksud turun yang bukan turun sekali dua, turun yang banyak kali, turun naik. Ayat ni menceritakan tentang malaikat Jibril. Ialah ada satu ketika terputus wahyu. Jadi Nabi pun tunggu-tunggu, dia kata kenapa Jibril tak datang ni. Satu ketika bila Jibril datang, Jibril kata adapun kami para malaikat tidaklah kami turun terus menerus kecuali bi amri rabbik, dengan perintah Tuhanmu. Maksudnya bila ada urusan barulah malaikat Jibril turun. Bukannya kata malaikat turun saya saja nak mari sembang-sembang buah-buah dengan Nabi tak. Tak, dia mari dengan ada kerja, ada urusan. Maka disebut wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun terus menerus kecuali turun dengan perintah Tuhanmu. Bila ada urusan barulah dia turun. Yatanazzalul amru bainahum. Supaya akhirnya kamu dapat mengetahui bahawasanya Allah Taala itu benar-benar berkuasa atas segala sesuatu, dan juga wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Taala meliputi segala sesuatu. Jadi surah ini ditutup dengan dua sifat Allah yang disebut sifat Qadir, Maha Kuasa, dan sifat luasnya ilmu Allah. Allah Ta'ala itu bersifat Maha Kuasa, sama ada nak dikaitkan dengan penciptaan langit dan bumi, dengan segala urusan takbirnya, dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, sama ada yang sedang, yang telah, yang akan berlaku, semuanya Allah Ta'ala tahu daripada perkara yang sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah dan kekuasaannya. Sebagai penutup, kita ambil satu kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir. Ayat ini menunjukkan menjadi dalil ala kamali kudratillah, tentang sempurnanya kekuasaan Allah. Wa annahu yaqdiru 'ala al-ba'thi wal hisabi. Dia yang berkuasa untuk membangkitkan manusia hidup selepas mati dan menghitung amalan mereka, sebagaimana dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat ini menjadi dalil bahawasanya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ilmuhu bi jami'i ahwali ahli samawat wa ahli al-ard. Ilmunya meliputi semua hal ehwal penghuni di langit dan di bumi. Di langit itu para malaikat, di bumi semualah termasuk kita. Dialah yang mentadbir alam ini. Dialah yang mentadbir alam ini, seperti matahari terbit sebelah timur, turun hujan di mana, apa yang akan berlaku sebagainya. Wa fala yakhruju syai'un an ilmihi wa qudratihi. Tak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada ilmu dan kekuasaannya. Okey, habis dah lah untuk penutup surah At-Talaq. Jadi kita berhenti setakat ni. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini Ustaz dah. Apa ni bila Nabi baca Quran ni dah, maka ada tanda-tanda orang kafir Quraisy ni dia bersilah, marah lah. Ya. Lagu mana ada
tu hok hadis tu bagaimana hok tiga pemimpin Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas tu dia pergi sembunyi-sembunyi pergi dengar Nabi baca Quran. Ya, bagus comel soalan tu. Allahu a'lam. Tu pun memang cadar nak sebut dah kisah tadi sebab tengok masa tu jadi saya ringkaskan. Kisah tu ada disebut di awal tafsir surah Fussilat ya. Di awal tafsir surah Fussilat. Apabila peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, mereka tak mampu nak berdepan dengan hujah-hujah Nabi. Lalu mereka berbincang sesama mereka siapakah yang akan mereka hantar untuk berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menghantar Utbah bin Rabi'ah. Nama Utbah bin Rabi'ah. Lalu bila sampai kepada Nabi, Utbah kata, Ya Muhammad, adakah anta khairun am Abdullah? Adakah kamu lebih baik daripada Abdullah? Abdullah tu maksudnya ayah dia lah. Lalu fasa kata Nabi diam. Nabi ni walaupun memang dia lebih baik, tapi untuk soalan tu dia tak jawab, dia diam. Lalu Utbah tanya lagi, ada engkau lebih baik berbanding dengan Abdul Muttalib? Abdul Muttalib datuk Nabi lah. Nabi tak jawab, fasa kata Nabi diam. Kalau Nabi nak jawab, tentu dia kata akulah lebih baik. Tapi kalau Nabi jawab gitu, jawapan tu akan jadi provokasi. Mereka kata, oh Nabi tak hormat orang lebih tua sebab Abdullah tu ayah dia, Abdul Muttalib tok dia. Maka Nabi diam. Lalu dia bertanya lagi, adakah engkau menyangka bahawa mereka ini lebih baik daripada kamu? Adakah engkau menyangka bahawa mereka ini lebih baik daripada kamu? Mereka itu telah menyembah al-alihah, Tuhan-Tuhan yang telah engkau aibkan. Maksudnya mereka ni, orang-orang yang disebut oleh Utbah tu, menyembah patung berhala yang telah Nabi kata benda tu benda yang kaku, benda yang tak layak disembah. Kemudian dia tuduh, dia kata, engkau telah farraqta jama'atana wa syattata amrana. Engkau telah memecah belahkan jemaah kami di Mekah. Sekarang ni dah berpecah belah. Ada yang nak terus ikut agama jahiliah dan ada yang nak ikut ajaran Islam yang kamu bawa. Kamu telah memecah belahkan urusan kami, jemaah kami. Kamu telah memalukan agama kami. Banyaklah. Dan akhir sekali, Nabi kata dah habis dah. Faraqta dah habis dah. Belum lagi. Dia kata, kalaulah kamu bertujuan dengan dakwah ni nak menjadi orang yang kaya, jama'na laka hatta takuna aghna Quraisyan rajulan. Kalau kamu nak harta, kami akan berikan harta kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Jika kamu nak berkahwin, kami boleh berikan kepada kamu, kahwinkan dengan 10 orang wanita. 10 tu jawab. Ashran. Nabi kata, farag, tak ada habis dah kamu nak cakap. Dia kata, ya, na'am. Bila itu Nabi pun terus baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minarrahmanirrahim. Itu ayat di awal surah Fussilat. Sapalah kepada ayat, Fa'in a'radu, kalau mereka berpaling, maka aku peringatkan kepada kamu dengan sa'iqah, dengan halilintar yang pernah menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Sa'iqah ni bunyi yang sangat kuat sehingga berlakunya gegaran. Lalu Utbah tutup telinga, dia kata, aku tak boleh dengar, cukup lah. Dia pun balik. Bila balik, dia kata, aku tak faham apa-apa yang dia katakan. Cuma aku dengar dia kata, anzarakum, dia mengingatkan kamu dengan sa'iqah, dengan bunyi yang kuat sebagaimana bunyi tempikan yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Lalu marahlah orang-orang Quraisy kepada Utbah, dia kata, wailaka, celakamu. Kamu pergi bercakap dengan orang Arab, dengan Muhammad itu dalam bahasa Arab, yukallimukar rajulu bil arabiyyah. Lelaki itu bercakap dengan kamu dalam bahasa Arab, tapi ma tadri ma qala, muslim pun tak tahu apa dia cakap. Dia bercakap bahasa Arab tapi kamu tak faham. Lalu Utbah kata, la, demi Allah, tidak begitu, wallahi demi Allah, ma fahimtu syai'an mimma qala ghaira dzikri sa'iqah. Aku tak faham apa yang dia katakan, kecuali aku faham dia sebut kalimah sa'iqah. Sebab menariknya susunan ayat Quran sehingga
memberi satu ketakjuban kepada Utbah. Ya, jadi itu kisahnya. Dia mencuri dengar. Dia tak mencuri dengar. Hak mencuri dengar dalam soalan cikgu tadi, itu dalam kisah yang lain. Hak ni memang dia diutuskan Tuhan untuk tu. Hak kisah mencuri dengar tu ada satu kisah yang berlaku antara dua orang lelaki musyrik. Dia pergi secara senyap-senyap untuk dengar. Dan kedua-dua tu tak perasan. Mereka tu ada di tempat yang hampir sama. Cuma waktu dengar sebelah lain, tempat lain. Tapi akhirnya mereka bersetuju bahawa apa yang Nabi sampaikan itu bukan kalam syair, bukan kalam nasar. Tapi disebabkan mereka degil, akhirnya mereka tak mahu beriman juga. Baik, ada soalan bertulis daripada Wan Muhammad Ali ni. Adakah sunat sebelum subuh masih boleh dilakukan jika kita bangun subuh lambat? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau waktu subuh tu nak habis dah, tak payahlah. Kita utamakan solat fardu lah. Tapi kalau kita lihat waktu tu masih sempat lagi, belum habis lagi waktu subuh, lebih baik kita solat lah, sunat qabliyah subuh. Maksudnya, soalan daripada Maimunah, adakah kita boleh mendoakan perkara buruk kepada orang yang berbuat zalim pada kita? Ini berdasarkan cerita Ustaz tadi lah, cerita Sa'id bin Zaid dengan arwah. Ini bergantung kepada keadaan. Jika kita melihat kezaliman itu keterlaluan, apatah lagi melibatkan soal maruah dan harga diri, ya boleh. Diharuskan. Kes yang sama berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia dilantik menjadi governor di bumi Iraq, di kota Kufah, zaman Khalifah Umar. Ada orang telah memburuk-burukkan Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga Khalifah Umar Ibn al-Khattab melucutkan jawatan governor yang disandang oleh Sa'ad. Akhirnya Sa'ad kata, ya Allah, sekiranya orang yang buat cerita tu niat dia untuk cari kemasyhuran, gini, banyaklah doa dia tu. Jadi akhirnya Sa'ad mendoakan keburukan seperti yang Sa'id bin Zaid doakan kepada makcik Arwah binti Aus tadi. Akhirnya orang tu mengaku, dia kata dia hidup dalam keadaan yang sangat miskin, umurnya panjang sehingga dikatakan jatuh dah kening dia sebab tua sangat dah. Tetapi dia diuji walaupun dah tua tapi masih ada rasa miang. Miang ni orang Kelantan kata gelenyar. Gelenyar nak pada orang tino muda, dia tu tua dah. Lalu katanya asabatni da'watu Sa'ad, aku telah ditimpa dengan kesan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita melihat kepada keadaan, ya. Kalau orang berbuat jahat dan kita melihat keterlaluan, itu harus boleh. Tapi kalau kita memilih untuk doakan kebaikan, itu terpulang pada kita. Tapi dengan syarat ianya biar munasabah dengan kejahatan dia tu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan bagi satu kejahatan adalah kejahatan yang seumpama dengannya. Baik, itu sahaja untuk soalan bertulis hari ini. Jadi kalau tak ada, kita boleh berhenti. 7.33. Ada soalan lisan? Assalamualaikum. Saya tanya soalan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan doa yang Ustaz tadi untuk orang beramal soleh tadi ni. Apabila mencapai umur 40 tahun. Ya, dalam ayat tu disebut 40 tahun. Apa hikmah umur 40 tahun Ustaz? Ya. Wallahu a'lam. Ya, dari segi urufnya, umur 40 ni umur tahap kematangan. Dia apabila seseorang tu sudah mencapai umur 40, dikira umur kematangan sebab kita melihat Nabi SAW, dia cabaran dakwah dia tu semakin, cabaran yang dihadapi dalam kehidupan dia lebih mencabar setelah melepasi umur itulah. Kerana Nabi dilantik menjadi Rasul ketika dia umur 40. Nabi ni dia lantik menerima wahyu pertama ketika umur 40 tahun dan Nabi wafat ketika umur 63. Mana dakwah Nabi ni selama 23 tahun. Itu semua kita tahu. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. 13 campur 10, 23. Nabi wafat umur 63. Nabi dilantik jadi Rasul umur 40. Itu satu tahap kematangan umur yang kita katakan, maknanya kalau orang tu selepas umur 40 tak berubah juga untuk jadi baik, memang sukarlah.
Sebab dia dah capai tahap kematangan dari segi berfikir, tetapi dia masih belum berubah untuk menjadi lebih baik, maka ini satu masalah yang besar. Bila Allah Ta'ala menceritakan tentang tahap kematangan, contohnya Nabi Musa, cuma saya tak pasti Nabi Musa ni berapa umur dia ketika dilantik menjadi Rasul. Falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Apabila sudah meningkat dewasa dan sudah wastawa, sudah cukup matang kemampuan akalnya, lalu kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Itu dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Itu Nabi Musa alaihissalam. Berbanding dengan Nabi Yusuf lebih muda, lebih awal. Nabi Yahya pun lebih muda, lebih awal. Jadi secara ghalibnya, kebiasaannya, umur 40 tu nisbah kepada kita umat Nabi SAW itu yang kadar pertengahan. Kerana ada hadis dalam Sunan Tirmizi yang menyebut a'maru ummati baina as-sittin was-sab'in. Umur umat aku, umur kebanyakan orang dalam umatku adalah antara 60 hingga 70. Jadi kalau 40 tu makna dah lebih pada separuh. Kalau kita ambil atas 70 lah. Ghalibnya 70. 70 kalau bahagi 2, 35. 35, tapi 40 dia dah lebih 5 tahun daripada 35. Itulah dari segi munasabahnya. Kenapa Allah Ta'ala sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga bila umur tu mencapai 40. Baik, ada soalan lain? Ustaz, asal lagi. Ya. Bila sebut al-ardu ni Ustaz, dia memang anah sudah. Kalau asal awak, domai muazzakah. Apa dia? Kalau asam awak langit ini, domai dia muzakkar tak? Domai muzakkar. Muannas juga serupanya. Serupa? Serupanya. Wallah azza. Ya. Okey, as-samawat jamak daripada as-sama, langit. Dia itu jamak kepada kata nama sesuatu yang dianggap jamid sebab dia tidak bernyawa seperti manusia. Al-ardu, bumi dia dianggap isim muannas majazi. Muannas majazi maknanya dari segi kata sifat dan dhamir yang kita nak gunakan adalah muannas, walaupun tak ada simbol muannas. Langit, bumi itu muannas majazi, walaupun tak ada ta'nis. Begitu juga dengan matahari pun sama juga, dia dia muannas juga, muannas majazi. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, sama juga matahari, bulan. Jadi diitlakkan, digunakan dhamir, kata ganti nama bagi dia dalam bentuk muannas. Matahari, bulan, apa lagi? Tadi langit, bumi. Itu dipanggil muannas majazi. Jadi wallahu alam, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung lain kali esok dengan surah yang lain lah. Surah At-Tahrim. Surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-28. Berbaki lagi, kalau sempat kita habiskan juzuk 29 dan 30. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih.